dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir adalah merupakan illah ataupun sebab bagi dakwaan ataupun kenyataan sebelum ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq sebelum adanya makhluk? Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu bernama dengan Muhyil Mauta sebelum Ihya'ul Mauta itu berlaku? Mengapa dinyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada padanya makna ar-rububiyah pada ketika tiada marbub, makna khaliq pada ketika tiada makhluk? Jawapan dia, zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia adalah merupakan illah, dia merupakan sebab bagi kenyataan sebelum ini, kerana dia adalah zat yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kita boleh senaraikan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang qudratullah. Kita belajar dalam kitab Aqidah, ta'alluq qudratullah itu adalah pada mumkinat, tidak pada wajibat, dan tidak juga pada mustahilat, tetapi pada mungkinat. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, misalnya yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qawm walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ayat ini ditutup dengan kenyataan innallaha ala kulli syai'in qadir. Satu perkara yang dipelajari dalam ilmu usulut tafsir, bahawasanya ayat-ayat Al-Quran yang dibawa nama-nama Allah di dalamnya akan dibawa nama-nama yang munasib dengan siyak. Faham? Munasib dengan konteks, maka akan dibawa. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu, tetapi itulah kaedahnya. Maka orang yang mengkaji Al-Quran, bila dia bertemu sahaja dengan nama-nama Asma'ul Husna yang dibawa di hujung ayat, di tengah ayat, maka dia akan tadabbur untuk melihat, mengkaji apa munasabah pembawaan ayat itu di dalam pembawaan nama-nama itu secara khusus di dalam ayat-ayat yang berkaitan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dalam kalimah ini ataupun dalam ayat ini, yang sangat penting ayat ini iaitu basmalah, didatangkan sifat Ar-Rahman dan didatangkan sifat Ar-Rahim. Sedangkan di sana ada puluhan, ratusan yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu sahajalah yang dalam daerah
taklif kita. Jadi apa khususiat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan munasabahnya? Apabila dia dibawa dalam ayat yang mana ayat ini disyariatkan untuk kita memulakan amal dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mula baca surah, mula makan dan sebagainya. Maka ahli tafsir akan keluarkan apa munasabah, kenapa tak dibawa Bismillahirrahmanirrahim Hakim, Bismillahi dan sebagainya, pelbagai. Syekh Mutawalli Sya'rawi memberi pandangan, Bismillah ni maksudnya nasta'in billah, kami memohon dengan bantuan Allah, kami memohon dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalimah Bismillah ini adalah kalimah yang dinyatakan oleh Rasulullah. Setiap amal yang ada, yang penting, yang tak mula dengan Bismillah, dia akan hilang barakahnya. Maka di kalangan manusia ni dia ada pendosa, dia ada fusak, orang yang melanggar perintah Allah. Dia juga perlu untuk apa? Untuk isti'anah billah, memohon bantuan daripada Allah. Maka sebagai menyatakan luasnya rahmat Allah, maka wahai pendosa, kamu tidak perlu takut, tidak perlu segan untuk meminta bantuan Allah, kerana zat yang kamu minta bantuan itu adalah bersifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Itu salah satu ujian nyata. Jadi kalau kita lihat, semua ayat-ayat yang dibawa itu adalah ayat tentang tasarruf Allah. Contohnya ayat yang terakhir surah Ankabut, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nasya'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, berjalanlah olehmu di atas muka bumi, lalu lihatlah, renunglah bagaimana Allah memulakan penciptaan, kemudian Allah mengadakan kejadian yang terakhir, maksudnya di kehidupan akhirat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jelaslah dia punya munasabah dia, iaitu seperti mana dia berkuasa memulakan penciptaan, maka dia juga berkuasa untuk mengulang semula penciptaan yang telah musnah kelak di padang mahsyar pada hari kiamat dan lain-lain. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita ta'ammul konteks ayat itu yang dibawa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebelum itu menceritakan tentang tasarruf Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir dalam ayat ni dia sama macam dalam matan ni, maksudnya dia berada pada maqam illah. Faham? Bagi Allah perkara yang ghaib di langit, di bumi, dan tidaklah urusan hari kiamat itu melainkan sekelip mata ataupun lebih sebentar daripada itu. Mengapa? Mengapa begitu? Mengapa Allah Ta'ala tahu perkara yang ghaib? Mengapa berlakunya hari kiamat itu begitu pantas sekelip mata? Sebab Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey? Allahumma salli ala sayyidina. Seterusnya, wa kullu syai'in ilaihi faqir wa huwa laysa faqiran ila syai'in wa kullu amrin alaihi yasir. Ini masih lagi rentetan daripada yang tadi, maksudnya ma'tuf kepada zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu. Jadi atafnya kepada bi annahu ala kulli syai'in qadir, zalika bi anna kulla syai'in. Jadi zalika bi anna kulla syai'in wa kulla syai'in ilaihi faqir wa huwa laysa faqiran ila syai'in wa kulla amrin alaihi yasir.
masih ataf di situ. Maksud kita akan, bila kita baca, kita akan mengulang perkataan zalika. Yang demikian itu kerana bahawasanya Allah atas setiap sesuatu berkuasa. Yang demikian itu kerana bahawasanya Allah, kerana bahawasanya setiap sesuatu kepadanya berhajat. Sedangkan waulil hal jumlah haliyah tu, sedangkan dia tidak berhajat kepada sesuatu pun. Dan ini atah balik kepada yang tadi, wa kullu amrin alaihi yasir. Zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Zalika bi anna kulla syai'in ilahi faqir wa huwa laysa faqiran ila syai'. Zalika bi anna kulla amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai'in. Sampai situ. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, ditutup pula. Mengapakah kenyataan yang disebutkan tadi? Kerana setiap sesuatu kepadanya fakir, berhajat. Sedangkan dia tidak berhajat kepada sesuatu apapun, syai', digunakan syai'. Dan setiap perkara itu alaihi yasir. Jadi pada ibarat ni kita tengok berlakunya taqdim, ma'mul, faham? Muta'allaq, semua daripada awal. Zalika bi annahu ala kulli, bila disebut ala kulli baru sebut qadir, faham? Kita panggil taqdim muta'allaq, muta'alliq. Wa kullu syai'in ilaihi, bukan disebut wa kullu syai'in faqirun ilaihi. Disebut ilaihi dulu baru disebut faqir. Laisa faqiran wa huwa laisa faqiran ila syai' wa kullu amrin alaihi yasir. Jadi apa yang kita belajar dari ilmu balaghah, bila ditakdimkan ma'mul itu, jar majrur, dia ada unsur apa? Penegasan. Faham? Dia ada unsur penegasan. Dia ada unsur ta'mim, umum. Innallah, sesungguhnya Allah di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Maknanya ala kulli syai'in ni maknanya ta'mim, setiap sesuatu. Jadi dalam ayat ini musannif mengisbatkan apa? Pertama, mengisbatkan istighna'uhu an kulli ma siwah. Yang kedua, iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Itulah yang nak diterangkan. Setiap sesuatu perlu kepada Allah, dan Allah Ta'ala tidak perlu kepada setiap sesuatu. Dan setiap sesuatu itu adalah mudah bagi Allah. Faham? Setiap sesuatu itu adalah mudah bagi Allah. Allahumma salli ala sayyidina. La yahtaju ila syai'. Di sini kita tengok berlakunya takrar. Dia tidak memerlukan kepada sesuatu. Dah disebut dah sebelum ni. Wa huwa laisa faqiran ila syai'. Kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai', kan? Tadi dah sebut dah, diulang lagi. Jadi apa jawapan dia? Jadi jawapan dia sama dengan jawapan yang kita dah nyatakan sebelum ini. Dalam perkara akidah ini, takrar itu adalah sangat penting bagi memasakkan makna yang ingin disampaikan, supaya ia terus terpasak dalam sanubari, iaitu bahawasanya Allah Ta'ala tidak perlu kepada sesuatu apapun. Faham? Jadi apa kaitan tidak perlu dengan masalah nama Khaliq, tidak perlu dengan nama Rabb, tidak perlu dengan nama Razzaq yang disebut sebelum ni? Dia punya kaitan dia, apabila Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada sesuatu, maksudnya apa? Dia tak perlu untuk dia dipanggil Khaliq
dia tak perlu kepada adanya makhluk. Itu dia punya illah dan juga ma'lul dia, faham? Kenapa kenyataan ni menjadi dalil kepada kenyataan sebelum ni? Kerana kerana Allah Ta'ala tidak perlu kepada sesuatu, maka dia tidak perlu kepada ihya'ul mauta supaya dia mendapat nama muhyil mauta. Faham? Dia tidak perlu kepada khalqil khalqi, mencipta makhluk, supaya istafadasmal khaliq. Tak perlu. Dia tidak perlu kepada mencipta sesuatu supaya dia itu bersifat dengan sifat khaliq. Tak perlu. Tak perlu kepada sesuatu apapun. Kerana apa? Dia adalah zat yang menguasai, bukan dikuasai. Dia adalah zat yang muhit, yang meliputi, bukan muhat alaih, yang diliputi atas diri dia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Si'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maka kata Syekh Sa'id Fuddah, la, pada kenyataan yang terakhir ni, la yahtaju ila syai', dia mengatakan kita tidak dapat melainkan mengaku, mengiktiraf dengan kebijaksanaan Imam Tahawi ketika beliau begitu bersungguh-sungguh memfokuskan kepada usul akidah ini. Apa usul akidah ini? Iaitu adamu ihtiyajillahi ila syai'in min khalqihi. Yang itu. Yang itu yang ingin ditegaskan sehingga diulang dengan pelbagai variasi demi mengingatkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak pernah perlu kepada mana-mana makhluk, tidak pernah perlu kepada sesuatu. Bas, seterusnya Allahu Akbar. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey. Yang ni pula, ibarat ni kenapa? Ada soalan apa? Tajuk ni adalah tajuk yang sangat penting. Iaitu laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita boleh kata apa? Kita boleh katakan, jadi kita bagi poin-poinnya supaya mudah nak ingat. Ibarat ni laisa kamithlihi syai'un, boleh kita katakanlah sebagai illah kepada illah. Faham? Illah kepada illah. Mengapa Allah Ta'ala itu tidak perlu dia mencipta dahulu baru dia mendapat nama Khaliq? Dia menghidupkan secara bil fi'il, barulah dia mendapat nama Muhyil Mauta. Dia memberi rezeki bil fi'il, barulah dia mendapat nama Razzaq, mendapat nama Rabb, mendapat nama Musawwir, mendapat nama Bari dan lain-lain. Sebab apa? Sebab zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Faham? Zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir. Sehinggalah ibarat la yahtaju ila syai'. Faham? Sebab apa? Dia berkuasa atas segala sesuatu. Zat yang lemah ni, bila sesuatu zat dia perlu kepada sesuatu, zat tu lemah. Faham? Maknanya penguasaan dia tu tak mutlaqah. Kalau sesuatu zat yang dia kalau nak dapat sesuatu dia kena minta izin daripada sesuatu, dia lemah. Faham? Dia lemah. Mungkin dia berkuasa atas sebahagian, tapi dia lemah pada sebahagian. Bila ada sahaja berhajat, maka tak boleh
Bila sesuatu zat tu ada sahaja berhajat, walaupun pada satu zat, maka zat itu tidak boleh disifatkan sebagai annahu ala kulli syai'in qadir. Kita kena kata dia tu annahu ala ba'dil asya' qadir wa ajiz an ba'dil asya'. Tapi kalau untuk keluarkan kenyataan berkuasa atas segala sesuatu, dia lazim daripada itu, mesti tidak perlu pada sesuatu. Faham? Bila perlu dia lemah. Faham? Bila perlu je dia lemah. Maka untuk mengisbatkan qudratullah, kena isbatkan Allah Ta'ala tidak perlu kepada sesuatu. Faham? Dalam makna qudratullah tu dia ada makna istighna'uhu an kulli ma siwah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Kamu yang perlu kepada Allah. Ini usul akidah. Jadi kalau kita jumpa dalam hadis yang zahirnya Allah perlu, kena takwil. Faham? Sebab hadis itu adalah bersifat zanni, dan makna yang dibagi tahu daripada hadis itu adalah makna zahir yang menerima majaz, inayah dan seumpamanya. Adapun kenyataan Allah berkuasa atas segala sesuatu benda qat'i dalam akidah. Faham? Sebab itu nanti kita akan belajar mengapa ada ayat-ayat yang ditakwil. Faham? Mengapa? Imam Ghazali menulis sebuah kitab yang berjudul Qanunut Ta'wil. Qanunut Ta'wil. Undang-undang takwil. Faham? Orang yang mentakwil ayat Quran dia dua jenis. Ada tiga jenis lah. Ada golongan yang mana dia berhenti di atas zahir, ataupun dipanggil jumudun ala zahir, jamidun ala zahir. Dia tak tawil langsung. Macam tu. Faham? Ada golongan yang semua ditawil. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah takwil ataupun tidak takwil, kita ada disiplin. Faham? Ada kaedah. Bukan ikut hawa nafsu. Golongan yang mentakwil ikut hawa nafsu ni, golongan ini dikenali sebagai golongan batiniyah. Faham? Batini. Semua ayat Quran dia kata dia ada makna lain. Ayat suruh semayang kan, contoh, dia kata bukan maksud semayang yang tunggang-tungging tu, tak, makna lain. Ayat suruh puasa, makna lain. Jadi orang batiniyah ni adalah golongan yang melucutkan syariat daripada manusia. Tak ada, semua benda pakai hati je. Tak perlu nak buat pakaian syariat. Maka Imam Ghazali menulis sebuah kitab mendedahkan dan menelanjangkan kegiatan-kegiatan buruk batiniyah ini dengan kitab yang berjudul Fadaihul Batiniyah. Keburukan-keburukan, pembongkaran keburukan-keburukan batiniyah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah ada kaedah dia. Qanun takwil. Okey? Jadi mengapa sesuatu ayat itu ditakwil? Kita kena faham di sana ada perkara yang merupakan teras dalam agama. Perkara yang merupakan teras dalam akidah. Teras ni tak boleh dicabar. Faham tak? Tak boleh dicabar, dia yang tu. Contohnya yang tadi, Allah berkuasa atas siasat. Ini teras akidah yang ijma'. Faham? Kemudian ada ayat, ada hadis-hadis yang menunjukkan zahir dia menunjukkan sebaliknya. Contohnya, dulu aku lapar tapi kamu tak bagi aku makan. Dulu aku tidak berpakaian dan kamu tidak memberiku pakaian. Dulu aku tiada tempat tinggal, kamu tak memberi aku tempat tinggal. So hadis ni, kalau kita maknakan dia dengan makna zahir, apa maksud dia? Maksud dia sangat teruk. Dan orang yang dia dah memang dah lengkap dah persiapan akidah, sebelum dia belajar hadis, dia belajar dah akidah.
dia dah belajar dah usulul fiqh, dia dah belajar dah balaghah, maka dia tak akan langsung terlintas pun dalam otak dia untuk mentafsirkan. Dia tengok pun dia tahu ini bukan makna zahir dia, itu adalah kinayah. Faham? Aku itu maksudnya ada di kalangan hamba aku yang lapar, tapi kamu tak bagi dia makan. Ada di kalangan hamba aku yang tak ada pakaian, tapi kamu tak bagi dia pakaian. Tempat tinggal, tapi kamu tak bagi. Dan mengapa pula Allah nisbahkan pada diri? Adalah dia punya connection dari segi balaghah dia. Faham? Tetapi qaulan wahidan, tanpa perlu taraddud, makna zahir dia tu bukan yang dimaksudkan. Tapi apa maksud dia? Ada yang tafsirkan begini, ada yang tafsirkan begini. Tapi semua pentafsiran itu menjauhkan diri daripada mentafsirkan hadis itu dengan maknanya yang zahir. Jadi begitulah juga kaedah yang diaplikasikan bila kita temui ulama telah takwilkan ayat-ayat sekian. Itulah dasar dia secara umum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la yahtaju ila syai'. Jadi kita kena baca ayat Al-Quran tu untuk mendapatkan nur dia tentang Allah tak perlu kepada sesuatu. Antara ayatnya, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ayat itu diambil rasanya daripada ilmu balaghah. Kamu belajar dalam balaghah, bila ada dhamir fasal, bila didatangkan khabar dalam bentuk ma'rifah, itu semua makna yang kuat. Faham? Makna yang kuat. Dia ada makna hasar, dia ada makna takhsis. Dan Allah itu lah yang hanya senya maha kaya lagi maha terpuji. Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yudhhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Kita lihat ayat-ayat yang dibacakan tadi dan kita praktikkan kaedah usul tafsir yang saya sebutkan tadi. Maksudnya dalam ayat yang kita bacakan tadi tu semuanya dibawa perkataan ghani. Cuba kita baca konteks ayat. Faham? Konteks ayat tu dan kita faham. Contohnya, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. In takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Ayat dua ayat ni kan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, maka ingatlah sesungguhnya Allah maha kaya dan tidak memerlukan seluruh alam. Maksudnya Allah Ta'ala beritahu pada manusia, kalau kamu kufur pun kamu tidak akan memudaratkan Allah, kerana dia adalah zat yang kaya, yang tak pernah perlu kepada iman kamu. Jangan kamu fikir kalau kamu kufur maka Allah akan dapat mudarat. Dan perkara ini yang kamu dah pelajari dalam matan Arba'in, hadis yang masyhur,
law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum la yadurru min mulkihi syai'ah. Dalam hadis itu, kalaulah manusia dan jin yang dahulu dan akan datang, mereka semua ini adalah memiliki sejahat-jahat hati. Sejahat hati, maksudnya semua manusia jahat. Bukan jahat biasa, yang paling jahat. Maka sedikit pun mereka tidak boleh memudaratkan, tidak boleh mengurangkan kerajaan Allah. Faham? Jadi, ayat tu kerana Allah istighna, tidak perlu kepada selain daripadanya. Okey. Ada juga ayat yang berbunyi faminkum man yabkhal. Di kalangan kamu ada orang yang bakhil. Mereka itulah orang yang mana disuruh untuk supaya berinfak jalan Allah. Di kalangan mereka ada yang bakhil. Barang siapa yang bakhil, dia bakhil untuk diri dia. Maksudnya dia memudaratkan diri dia. Kalau dia bakhil, dia telah bakhil syurga atas diri dia. Sepatutnya kalau dia dermawan, dia telah telah bermurah hati memberi syurga kepada diri dia. Tapi kalau dia kedekut, sesungguhnya kedekut itu menyebabkan dia sebenarnya telah bakhil atas diri dia sendiri. Kemudian Allah ingatkan, kalau kamu bakhil, wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah kaya, kamu miskin. Kamu ingat kalau kamu tak infak jalan Allah, maka Allah akan dapat mudarat. Islam akan lemah. Tak. Allah ada khazanah langit dan bumi. Kemudian Allah ingatkan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, tak mahu infak jalan Allah, Allah akan tukar makhluk lain, tukar bangsa lain. Kalau bangsa Arab tak nak berjuang jalan Allah, tukar bangsa lain lah. Cina ke, bangsa Turki ke. Dan benda itu berlaku sepanjang sejarah. Akhir sekali khilafah bertukar daripada orang Arab pergi ke orang Ajam. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Bas. Laisa kamitslihi syai'un ni wa huwa as-sami'ul basir. Saya sebut tadi, dia adalah merupakan illah kepada illah. Kerana Allah Ta'ala itu berkuasa, tidak perlu kepada makhluk. Semua makhluk perlu kepada dia. Mengapa Allah Ta'ala bersifat begitu? Kenapa? Kenapa dia bersifat dengan tak perlu kepada sesuatu? Kenapa dia bersifat dengan setiap sesuatu perlu kepada dia? Kenapa? Kerana laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kerana dia adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kalau dia perlu kepada makhluk, maka dia serupa dengan makhluk. Faham? Kalau ada sesuatu yang tak perlu kepada dia, maka dia serupa dengan makhluk. Maka kenapakah la yahtaju ila syai'? Kenapa? Kerana laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Faham? Itu yang dimaksudkan illah kepada illah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tajuk ni, masalah ini adalah masalah yang begitu hangat perbahasannya dalam nak memahami ayat-ayat yang zahirnya menisbahkan sesuatu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagaimana kita nak faham ayat ini? Faham? Contohnya ada hadis dalam Sahih Bukhari yang berbunyi, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah Ta'ala telah mencipta Nabi Adam dalam bentuk nya apa? Nya Allah. Dia apa maksudnya? Apa maksud Allah mencipta Nabi Adam di atas bentuk nya? Apa maksudnya? Maka kalau kita dah persiapkan diri kita dengan akidah laisa kamitslihi syai', itu adalah stand yang mana tak boleh ubah. Dia benda yang dipanggil thawabit dalam akidah.
Adapun hadis-hadis tadi menanggung pelbagai makna. Tak semestinya ditanggung atas makna zahir, tak semestinya ditanggung atas makna majas. Makna yang kita kena tanggung hadis itu adalah makna yang tidak bertentangan dengan usul akidah. Faham? Itu kaedah. Wallahu a'lam.